حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Ya Allah, cukuplah bagi kami hanya kebesaran-Mu ya Allah. Tidak ada di dalam hati kami sedikit pun selain diri-Mu ya Allah. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perjalanan hidup kami. Sesungguhnya tidak Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Engkau ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik, dah sampai ke mana pelajaran kita? Sudah datang barulah. Hari ini merupakan hari yang ketiga kita berada di tahun baru, ambang baru. Tak tahulah setakat mana peningkatan ibadat amalan kita kalau kita dijemput sekarang. Agaknya dah cukup ke belum? Tak tahulah. Kejap aja 2015 dah tinggal kita pergi dengan banyak kenangan. Sama ada dosa, sama ada kelalaian, sama ada ibadat kita diterima atau tidak diterima. Tak tahulah tu. Harap je lah. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita, amin. Baik, sambung surat kesimpulan kaedah Sufyan selepas dengan kami. Surat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan maqam nafsu dan pembalasannya mengikut logik Sufyan. Bagaimana kesimpulan setelah kita sama-sama mempelajari bagaimana ahli-ahli yang kita dah kenal, bermula dengan ahli nafsu amarah, diikuti dengan ahli nafsu lawamah, kemudian mulhamah, kemudian radiyah, kemudian mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Baik, semua kita dah kenal tentang ahli-ahli nafsu. Kita berada dalam golongan mana? Ahli mana? Amarah ke? Lawamah ke? Mulhamah ke? Mutmainnah ke? Radiyah ke? Mardiyah ke? Atau kamilah? Jadi kesimpulan, setelah kita mengenali ahli-ahli, selepas kita mengenali ahli-ahli, insya-Allah kita akan membahaskan perjalanan. Baik, ahli-ahli masing-masing kita dah kenal. Apa itu amarah? Amarah ialah menyuruh dengan melakukan kejahatan. Tinggal apa yang Allah perintahkan, lupa matlamat hidup kita, kejar apa yang kita wajib tinggal apa yang wajib kita bawa.
Yang wajib bawa tinggal, yang wajib tinggal kejar sampai lupa tanggungjawab kita dengan Allah, yang akhirnya kita nak balik kepada Allah. Inilah dikatakan gila yang tak sedar dia gila. Ramai tak? Ramai tak gila, tak sedar gila. Tinggal apa yang wajib dia bawa, dia kejar bersungguh-sungguh apa yang mesti dia tinggal. Sebab hidup kita ini tak sampai pun satu hari. Hidup kita ini tak sampai satu hari. Sebab itulah kita diingatkan, bahkan disuruh oleh baginda Nabi SAW supaya setiap pagi Jumaat membaca surah ini, menggambarkan supaya kita ngiang-ngiang dekat telinga dan tergambar di kepala kita, di otak kita, di fikiran kita nya, bahawa fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat, nisbah bilangan dunia adalah 1000 tahun. Tak jumpa dah orang sekarang hidup 1000 tahun. 100 tahun pun jarang-jarang, kadang-kadang. Rasa-rasa setakat ni, dekat ni saja, berapa orang ada lagi Puan Tuan Imam kau umur 100 tahun? Pengusi? Mana pengusi kita? Berapa orang lagi ada? Tak ada seorang hak 100 tahun. Seingat-ingat kita, jiran-jiran kita lah. Ada? Ada tak? Kalau 100 tahun berapa jam baru? 1000 tahun baru 1 hari. Sebab terus saya sebut tadi, ramai orang gila yang tak sedar dia gila. Dia tinggal apa yang wajib dia bawa untuk kehidupan yang sebenarnya. Dia kejar apa yang wajib dia tinggal. Buat comel juga, cantik juga, bagus juga, apa yang dia nak tinggal. Buat lebih kurang saja apa yang dia nak bawa. Tidak bengong namanya. Ini dia katakan gila, tak sedar dirinya gila. Betul tak? Betul tak ni? Siapa yang gila, tak sedar diri gila tu? Kita lah. Boleh faham? Kita dah gila, kita tak sedar diri kita ni gila. Oh, kesian. Kenapa jadi begitu? Sebab tak kenal diri. Yang kita sedang belajar ni, mengenal diri dahulu Allah. Sebab tak kenal dirilah kita menjadi insan yang amarah. Bila kita dah kenal diri, kita berubah. Kita tak jadi lagi amarah, kita akan jadi lawamah. Pasal apa? Pasal kita akan renung diri kita bahawa aku ni banyak salah, aku ni banyak silap. Kita akan komplain diri kita, ya, bukan asyik komplain orang, bukan nampak kecacatan orang. Dah berubahlah tu. Berubah lagi, buang sifat mazmumah, ya. Jangan ada lagi ujub, jangan ada lagi riak, jangan ada lagi sum'ah, buatlah kerana Allah. Maka kita berubah dah kepada mulhamah. Kemudian bila dah kita buat kerana Allah, di situlah ketenangan datang. Dah mula kita rasa ketenangan. Itulah mutmainnah. Itu perjalanan yang bakal kita berjalan nanti. Yang pastinya kenal dulu ahli. Kita dah kenal ahli. Jadi pagi ini insya-Allah kesimpulan. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih menjelaskan kepada kita, paling tidak sebelum kamu menghembuskan nafas yang terakhir, paling tidak sebelum kamu menghembuskan nafas yang terakhir, tolong selesaikan 6 perkara. 2 mesti ingat, 2 mesti lupa, 2 mesti kamu awasi, waspada, hati-hati. Maknanya diringkaskan oleh Imam Ghazali
Selesaikan perkara ini sebelum kamu hembuskan nafas yang terakhir. Dua mesti ingat. Yang pertama, selalu ingatkan Allah. Tak kira di mana kau berada, kamu ini tetap hamba Allah. Mengaku ke tak mengaku ke, kamu ni hamba Allah. Kamu tinggal di bumi Allah, kamu makan rezeki Allah, kamu hidup pun Allah yang menghidupkan. Nak ke mana? Nak lari ke mana? Kamu mesti ingat. Sebab inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mana mungkin kita boleh lupakan Allah? Yang jelas pasti kita kembali menghadapnya bila-bila masa saja. Ingat. Yang kedua, ingatkan mati. Sebab kita tak boleh lari dari mati. Mati adalah wajib. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Bila masa saja. Tak ada orang yang tak mati. Semua pasti akan mati. Di mana saja kita berada, di bumi mana pun, di planet mana pun, kita akan bertemu dengan kematian. Kematian akan mengundang kita. Sedar tak sedar, mati ibarat bayang-bayang yang mengejar bendanya. Di mana ada benda, di situ ada bayang. Akan tiba waktu dan masanya. Mana mungkin kita boleh lupakan mati, sedangkan kita pasti mati. Lupa mati pun mati, ingat mati pun mati. Mana lebih baik, Ali? Jawab kuat sikit. Lupa mati pun mati, ingat mati pun mati. Mana lebih baik? Ingat mati. Kenapa ingat mati itu lebih baik? Sebab kita lebih bersedia, lebih berwaspada. Bila kita ingat mati, kita akan bersedia. Allah. Sebab itulah wali bank kata apa? Tengok Ali. Haji Umar tengok wali bank kata, ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Kau tak ingat? Tak pernah dengar? Macam mana kita nak lupa kematian? Pasti berlaku. Ingat dua perkara itu. Tak kira di mana kita berada, pasti. Ya, tak boleh lari daripada Allah dan tak boleh lari daripada mati. Dua mesti lupa. Yang pertama, lupakan kebaikan kita. Jangan sebut-sebut, jangan ingat-ingat, jangan masyhur dengan kebaikan kita. Tak ada apa pun. Kita rasa kita baik, Allah lagi baik. Kita taat, kita deraka, tetap dia bagi. Kita deraka, dia bagi ruang lagi. Aku maha pengampun, minta ampunlah. Baiknya. Tapi kalau orang buat jahat pada kita, pak mati pun ada tak maafkan. Pak mati ingat lagi. Baik kita, teruskan buat kebaikan. Jangan mengharapkan pembalasan. Jangan kita kata asyik aku je yang buat baik. Bila dianya? Aku je bagi bila? Ya? Bila orang memberi kita merasa. Bila kita nak memberi supaya orang merasa? Mana kita mengharapkan sesuatu yang disebutkan dalam istilah ada ubi ada batas, ada hari boleh kubalas. Syekh kita ni ingat lah, Syekh Kepiah Tajam. Dia akan ingat mana? Ada ubi ada batas, ada hari boleh kubalas.
Ingat tak? Itu. Teruskan buat kebaikan, sebab Allah terlalu baik dengan kita. Nabi terlalu baik dengan kita. Orang terlalu baik ini, apa orang tak kata kat dia? Gila, orang dah kata. Sesat, orang dah kata. Letakkan rangka binatang yang busuk, bangkai dan sebagainya, orang nak buat. Sedangkan dia lah insan yang paling baik sekali di kalangan manusia. Dan kita malah dah aku buat baik, tak ada makna pun aku buat baik. Amboi. Lupakanlah kebaikan kita, Allah tidak akan bersia-siakan, sebab Allah terlalu baik. Namun dalam dunia ini dugaan dan cobaan. Setiap sesuatu yang dicuba diduga itu pasti akan menerima pembalasan dan kebaikan. Fama jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Maka tidak ada pembalasan yang baik melainkan baik juga. Ini. Teruskanlah kita buat kebaikan. Kebaikan kita itu dinilai oleh Allah. Jangan mengharap nilaian manusia, tak ada makna. Lupakan kejahatan orang pada kita, kerana kita pun bukan orang baik. Lupakan kejahatan orang pada kita, sebab kita pun bukan orang baik. Kita pun pernah buat jahat. Jadi lupakan. Jangan diingat-ingat, tak perlu diingat. Kebaikan teruskan buat, kejahatan orang pada kita lupakan. Rugi tak ada, untung ada. Allah tak buta. Allah sentiasa melihat dan memerhatikan. Lupakan kebaikan kita dan lupakan kejahatan orang. Dua mesti awas. Kamu nak tinggal nanti, nak tinggal dalam keadaan bagaimana? Awas. Sebab apa yang kamu tinggal bergantung dengan corak yang kamu telah corakkan. Nak tinggal anak macam mana, nak tinggal isteri macam mana, nak tinggal harta macam mana, maka hari inilah kita kena corakkan. Sebab Nabi dah sebut, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Nak jadikan salas itu kita kena laksanakan sekarang. Selepas jariah kita dah kena buat, ilmu yang bermanfaat kita dah buat. Satu lagi yang kita didik dan bentuknya sebelum kita meninggal ialah waladun salih, supaya mereka itu yad'una, berdoa untuk kebaikan kepada kita bila kita mati nanti. Ini dia. Awas. Sekarang nampak tak? Dah nampak tak ada gambar-gambar macam tu? Anak yang soleh, anak hafiz Quran yang soleh, satu orang saja Allah beri keizinan padanya boleh membebaskan dan menyelamatkan keluarganya daripada neraka ke syurga 10 keluarga. Kalau satu keluarga 10 orang, 10 keluarga 100 orang. Dah ada belum? Sekarang kita perlu buat keputusan sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Kena ada dah saham ini untuk menolong, membantu kita selepas mati nanti. Corakkan mereka. Awas. Jangan kita bangga, I tak perlu bimbang, I dah insurankan semua sekali. Anak I, isteri I, mak I. Kalau I mati pun semua dah jadi kaya. Amboi. Inilah yang sedang berlaku pada hari ini. Konon-kononnya I tak perlu bimbang lagi. Semua I dah insurankan untuk anak I, untuk isteri I, untuk cucu I. Kalau I mati pun mereka tak perlu susah lagi.
Mereka dah dapat dah. Amboi. Dia fikir hak hidup, hak selepas mati, hak hidup sementara ni. Hak hidup sementara, mati mereka hak untuk hidup sementara. Mereka lupa hak untuk hidup selama-lamanya, tak ada kematian. Mereka telah membuat satu investment, insurans untuk dunia sementara ini, tetapi insurans mereka untuk hidup selama-lama yang tak ada mati, yang tak bertepi nanti, mana? Dan satu lagi perkara yang mesti diawasi, nak menghadap Allah nanti nak bawa apa? Hak nak tinggal satu, hak nak menghadap satu. Nak tinggal macam mana? Nak bawa nanti, nak bawa apa? Awas. Apa yang kau nak bawa Ali? Nak bawa apa? Pak Imam kata Ali nak bawa isteri tak ada. Buat amalan je lah. Banyak mana amalan? Amalan yang kita buat Allah terima ke tidak? Ini persoalan. Sebab banyak buruk dan banyak penyakit yang telah memakan amalan kita itu. Antaranya ngumpat, mengata, buat fitnah. Allahu Akbar. Lagi canggih, lagi hebat dengan kecanggihan yang ada, kita menyebarkan fitnah terlalu pantas. Apatah lagi siapa melebatkan syirik pun ada. Bila kita makan sebiji nasi, kita mesti ingat bahawa itu adalah hasil perjuangan kau. Syirik tu tak tahulah siapa yang cakap itu. Boleh faham tak? Bahaya. Nak mati macam mana kalau macam tu? Nak selamat? Baik. Ini penting. Ya. Kesimpulan. Tadi kita ambil sikit daripada ahli tadi. Sekurang-kurangnya kita berada di tahap mutmainnah. Nah, itu dia. Baik. Bagaimana kesimpulan? Kesimpulan maka nafsu dan pembalasannya mengikut logik sufiah kesucian ini, maka dibawa ibarat untuk mudah kita faham. Dan daripada penjelasan yang lepas juga dapatlah kita faham bahawa golongan ahli syurga itu terdiri dari orang-orang yang keimanannya bermakam-makam dalam darjah nafsu. Maknanya syurga pun bergantung kepada makam darjah nafsu dia. Kehidupan kita harian ini, nafsu mana yang kita jalankan dalam kehidupan kita? Kalau hari-hari kita duduk di tahap amarah, jawapannya jangan mimpilah nak ke syurga. Orang amarah ni layak berada di dalam neraka. Orang lawamah dah ada sikit bersih karat, bersih dosa itu, memudahkan dia masuk syurga. Orang mulhamah lagi-lagi tak banyak dah dosanya. Orang mutmainnah dah tak ada lagi neraka, terus masuk syurga. Jaminan syurga terus. Kita dah belajar baru ni bagaimana ahli mutmainnah, jaminan syurga. Itu dia. Baik.
Yang mana orang yang bakal masuk syurga ini terdiri pada orang-orang yang keimanannya itu bermakam-makam. Bagaimana makam dan darjah-darjahnya itu. Makam macam mana, darjah macam mana, makam dan darjah nafsunya itu. Dan ma'rifatnya itu, bagaimana kenalnya dia dengan Allah, kenalnya dia dengan diri dia. Aku ni siapa? Aku ni siapa? Allah tu siapa? Aku ni makhluk, aku ni manusia, aku ni kena jadi, aku kena ikutlah yang menjadi. Bahawa aku selamat, dia jadikan aku, dia jadikan segala-galanya. Nak selamat ikut dia. Itu dia panggil kenal, makrifat. Makrifat diri, makrifat Allah. Ini diri pun tak kenal, ikut pada aku lah. Tu tak kenal diri lah tu. Ikut suka aku lah, tak kenal diri lah tu. Kamu ni siapa? Ikut suka. Kamu dah pasti bertemu dengan mati dan bertemu dengan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Persoalan yang akan ditimbulkan nanti, yang disebutkan summa la tus'alunna yauma izin anil na'im. Jangan kita cakap sedap aja, ikut pada air lah, ikut suka air lah. Apa yang suka sibuk? Wan Ali, jawab mana? Allahu Akbar. Itu dia panggil tak kenal diri, tak makrifat. Oleh itu ahli syurga adalah mengikut maqam-maqam, beribarat seperti dia bawa ibarat, bawa contoh, bawa ibarat saja, bukan begini, tapi ini hanya ibarat. Dia faham baik-baik. Maqam belian, kita tahu belian macam mana nilai harganya. Kita tahu intan macam mana nilai harganya. Kita tahu emas 10 macam mana nilai harganya. Kita tahu emas 9 macam mana nilai harganya. Kebanyakan yang ada dekat pasaran hari ini 9 apa? Emas 9. Orang puan kita nak pakai tu, jual kat kedai lepas 9 apa tu? 9. Itu yang masyhur yang ada pada hari ini dekat pasaran itu. Manakala emas 9 makam mana tu? Yang keempat. Makam yang keempat. Yang keempat daripada atas, yang tertinggi sekalinya ialah berlian, iaitu kamil. Yang keduanya intan, iaitu mardiah. Yang ketiganya emas 10, iaitu radiah. Yang keempatnya mutmainnah. Tak percaya, teraja orang perempuan pergi dekat kedai sekarang ni, dapat mutmainnah pun suka dah tu. Pergi kan, boleh dua, masuk sini satu, masuk kat sini satu, suka dah tu, mutmainnah dah. Boleh faham tak? Ni tengok ibarat tu pun sengih, suka dah. Dapat gelang baru, dapat cincin baru. Tu mah ada pasaran, emas 9. Tu mutmainnah, maqam mutmainnah. Tak percaya, ajak kan? Nak ke mana? Mari ya. Pilihlah mau yang mana. Baru emas 9 baru tu. Mutu rendah lagi. Dah sehege-hege tu, sengih-sengih dah. Tak payah yang tu, pakai yang zulian tu pun dah. Nanti kita tengok zulian tu kat mana. Baik. Yang kelimanya emas 8. Lagi bukan high class dah, low class tu. Ya, emas 8, iaitu mulhamah. Kemudian emas 7, iaitu lawamah. Kemudian suasa. Tuasa ataupun dipanggil suasa. Ya, kalau orang jenis
bermain pingat, ada pingat emas, ada pingat gangsa, ada pingat perak. Baik. Jadi pingat yang ketujuh dan ke-8 itu adalah yang paling rendah sekali. Kalau 7, 8 tu tak ada, kita duduk di makam mana tak tahu. Mungkin mesti mesti masam dia kena ketuk, kena bakar dalam neraka tu nak dapatkan wajah tu. Nampak besar besi tu bila dibakar ya, hak wajah je. Macam Ali ni besar ni, tak tahu hak wajah macam mana wajah ni. Lama mana kena bakar tak tahulah. Tengok-tengok ada lagi wajahnya. Ada apa? Ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Ni dikatakan akhirnya dibebaskan juga menuju ke syurga. Tapi lama mana? Dalam neraka lama mana dibakarnya? Masih ada lagi wajah situ, si wajah tu ada lagi. Aduh. Sebab itulah kita tengok kedudukan hari ini, manusia tidak takut dengan neraka. Manusia tidak takut dengan azab Allah. Sedangkan azab Allah itu amat sengsara, amat pedih, amat dahsyat. Ini dia. Selain daripada golongan-golongan itu, maka semuanya dinilai ahli neraka, dinilai ahli belaka. Semua sekali dinilai sebagai ahli neraka belaka semua sekali, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat besar daripada Allah. Dapat rahmat besar daripada Allah. Tak seberanganlah kita, ya, hanya mengharap. Jadi disebutkan, ya, jadi disebutkan, jangan mengharap padi seberang, entahkah jadi, entahkah tidak. Jangan mengharap belah ihsan orang, entahkah sudi, entahkah tidak. Kita dah mengaku hamba Allah, sedangkan kita tidak berhambakan diri pada Allah. Kita mengaku, Allah tak akui pun. Kamu mengaku kamu ni hambaku, bila kamu mengabdi diri padaku, tak ada bukti pun. Kalau kita ni sebagai pekerja, kita kena buat kerja. Kalau kita sebagai bantu rumah, kita nak jalankan kerja. Ini berlagak macam Tuhan, mengaku hamba Allah. Sedangkan Allah mengaku hamba dia di peringkat Allah akui sebagai hamba itu siapa? Orang yang berada di tahap mutmainnah. Fadkhuli fi ibadi. Nampak tu? Fadkhuli fi ibadi. Baru Allah kata wadkhuli jannah. Siapa? Orang yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu dia. Nampak-nampak kitanya berada di situ atau tidak? Ya, fikir-fikirlah. Baik. Dan keampunan daripada Allah, orang yang dapat rahmat besar dari Allah dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah kami daripada golongan-golongan orang awam yang banyak berdosa ini. Itu yang jelasnya kita. Amin. Kalau tidak dengan rahmat-Mu, maka celakalah kami di akhirat nanti. Ya, memang betul. Kalau tidak dengan keampunan rahmat Allah, celaka kita. Adapun orang-orang kafir yang sudah musnah keimanannya di dunia ini dengan bernegara nafsunya, mereka musnahkan dunia ini dengan mereka bernegara nafsu. Nafsu menjadi negara mereka. Ikut nafsu, bukan ikut akal, bukan ikut hukum, bukan ikut Allah. Ikut nafsu. Nafsu mana mereka ikut? Mereka sentiasa ikut nafsu amarah. Baik. Ini serupalah dengan telur busuk atau telur temelak
yang tidak boleh hendak dibaiki kembali lagi, hendak digadai tak laku, jika hendak disedekahkan tak dipedulikan orang. Telah buruk, telah busuk, ya, bahkan dijerkah, diherdik dan dilaknatkannya kembali kalau diberikan. Menata ni telah buruk bagi. Maknanya telah buruk tu akan kena dia balik kan? Jawapannya ambil. Begitulah telah buruk maka dah muka balik. Tak begitu kan? Boleh faham tu? Itu dia. Maknanya telah buruk itu kalau diberikan dilaknatnya kembali. Maka tempat yang wajar untuk orang demikian ialah dilontar sejauh-jauhnya ke datar kawah neraka jahanam buat selama-lamanya. Na'udzubillah. Maknanya terus campak ke dalam patak neraka jahanam, bawah sekali. Allahu Akbar. Ini dia. Begitulah nikmat Allah yang sangat rahsia. Allah jadikan syurga berlapis-lapis mengikut kadar darjah maqam nafsu. Dan begitu juga sebaliknya, Allah jadikan neraka pun berlapis-lapis juga. Jangan kita ingat sebagaimana ada orang cakap, kalau kamu nak buat jahat, buatlah jahat. Itu betul. Kenapa pula? Dia betul-betul malaikat marah, Tuhan marah. Bila malaikat marah, Tuhan pun marah. Malaikat saat ni geram sangat, campak kamu ke dalam neraka, terlepas masuk syurga. Amboi, bengong. Sedap-sedap aja cakap. Ini. Jadi neraka pun ada makam-makam dia. Jangan sedap sangat cakap tu, bukan sembarang cakap. Ya. Untuk kita sekarang, ukurlah diri kita masing-masing. Agak macam mana? Macam mana? Tak tahu, saya tak tahu tu. Masing-masing ukurlah diri kita. Tahun baru dah ni, azam baru dah tu, insya-Allah. Kita dah tahu tiap-tiap bulan, minggu pertama tu kita ada kuliah subuh. Pukul 4, 4:30, cuba kita wajibkan diri kita ada kat sini. Memanglah hukum tu tak wajib, kita pun wajibkan diri kita berada di sini pada tiap-tiap bulan. Jangan Ramadan saja kita. Kita bangun malam, kita beribadah, kita hidupkan malam. Azan baru, tahun baru 2016 ni. Ya. Kalau boleh dalam kuliah awal lain pun dibagi subuh, Sabtu dan Ahad, cuba boleh tak Ustaz datang awal pukul 4 pagi 4:30 kita qiyam bersama. Sebab Ustaz ni pun ujian tak juga, baru nak start subuh pun tengah hari tak bangun. Pagilah bukan senang. Nak bangun sembahyang tahajud ni bukan senang. Ustaz pun ujian tak juga. Faham tak? Allah, kita sedarkan dia sama Ustaz, boleh tak? Kalau boleh macam tu tiap-tiap minggu, 2 kali seminggu, 2 kali seminggu, 2 kali seminggu, kan cantik. Sabtu Ahad kan tiap-tiap minggu kan ada kuliah subuh Sabtu Ahad. Ke tak ada? Ada. Payah sangat. Bila bagi saja, boleh tak mari pukul 4:30? Mana tak boleh mari pukul 4:30? Ajar lah tu. Jadi baru tengah hari lah tu. Orang berjaya mencari cara, orang gagal sering mencipta alasan, betul tak? Ini dia. Jadi kita kena faham dari perkara ini. Sebab pagi-pagi kalau waktu maghrib Isya senang, waktu Jumaat senang lagi, subuh paling payah, sebelum subuh tu lagi payah. Allah. Tak kira Ali tak ada sangkut paut.
Dia boleh tidur kat sini, dia boleh duduk kat sini, tak ada masalah. Tak ada orang nak ikat dia. Bila dah ada ikatan nanti payahlah sikit. Main Bang Ali. Ayalah nak pergi subuh pun. Nak pergi subuh, jangan kata subuh Jumaat pun Bang Ali. Sampai Jumaat pun. Betul kena kuat sekarang kan. Belum kahwin kena kuat-kuat kan. Bila dah kahwin nanti, barulah kita boleh didik isteri kita. Jangan kita lemah dengan mereka. Biarlah mereka lemah dengan kita, kerana kita pemimpin keluarga. Itu dia. Baik, ini penting untuk kita fahamkan. Sekarang maka disebutkan untuk kita fahamkan, untuk kita sekarang ukurlah diri sendiri lebih dahulu. Kita berbuat apa sekarang, ya, kemana kita akan pergi? Adakah kita dari golongan orang yang akan bernasib baik? Kalau tidak, maka akan buruklah pada di akhirat nanti. Tanya diri kita masing-masing, soal diri kita masing-masing. Sebab peluang masih ada, Allah belum lagi tarik nyawa kita. Dan jangan kita bangga, jangan kita ingat bahawa aku sempat lagi beberapa tahun. Sebab nyawa bukan kita punya. Jangan menunggu, jangan menanti. Buat keputusan sekarang, bertindak sekarang. Ya, kalau kita tidak bertindak sekarang, kita akan rugi. Kita buat keputusan sekarang, bertindak sekarang, insya-Allah kita akan selamat. Perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita tidak akan selamat. Dunia pun tak selamat. Bagaimana kita dah akhirat? Nak ambil syarikat, kena bekal duit banyak pula. Kadang-kadang bekal duit dah banyak, kena bayar advance, bayar dulu, guna kemudian. Ada setengah tepat dia ambil, dengan tepat tak ambil dah. Dia nak touch ada, dia nak smart aja. Nak touch, nak smart. Cash money tak nak lah. Sikit lagi, ya, sebab dah ada keputusan itu. Cuma nak jalan je. Bila dah 100%, semua tak menggunakan lagi cash money, di ketika itulah mereka akan guna juga potongan GST 6%. Hamba siapa tu pun nak potong 6%? Apa sudah jadi ni? Boleh faham tak tu? Jadi rotek tu hak mana? Berapa kali tek? Aduh, teruk sangatlah keadaan yang sedang berlaku. Sedangkan bila orang tu dah jadi awliya Allah, mereka tak perlu bimbang lagi. Sebab apa? Nak bimbang apa? Ke Mekah mereka pun tak payah pakai pasport. Ke Mekah mereka pun tak payah pakai kapal terbang. Dunia bagi mereka tak ada batas. Dunia bagi kita ada batas. Sebab itulah kita kena usahakan diri kita. Jangan mengaku pula kita ni wali. Kita ni wali adalah, tapi usaha. Bila kita berada di peringkat mutmainnah, dah disebut kita sebagai wali kecil. Wali kecil. Dengan sebab itulah, jalankan usaha, jalankan ikhtiar kita, buat sedaya upaya kita, mujahadah, ibadah, ya, zikir. Itu merupakan cara kita nak meningkatkan perjalanan kitanya, supaya kita capai bagaimana yang disebutkan ahli daripada amarah kepada lawamah, dengan mujahadah dan dengan ibadah dan dengan zikir. Daripada lawamah kepada Muhammad pun dengan mujahadah, dengan ibadah, dengan zikir. Dan daripada mulhamah kepada mutmainnah pun daripada mujahadah, daripada ibadah dan zikir, ya. Dan begitulah seterusnya, daripada mutmainnah ke radiyah, ke mardiyah dan ke kamilah.
Dengan sebab itu, kalau kita malas dalam menjalankan kerja ini, kita tak akan capai. Sebab dunia kita nak untung, akhirat lebih lagi lah kita pilih keuntungan. Kerana setiap ibadat itu Allah telah sebutkan ada yang untung, ada yang rugi. Paling-paling tidak tak boleh bangun untuk sembahyang tahajud pun pasti kita boleh bangun sembahyang subuh berjemaah. Sebab Nabi dah sebut, kalau kamu tak boleh bangun subuh, tak boleh bangun tahajud pun, pasti kamu bangun subuh berjemaah. Sesiapa yang bangun subuh berjemaah, seolah-olah ia mendirikan ibadat sepanjang malam. Tak apalah, gagah dapat waktu dulu pun okey dah. Ramai lagi tidur tak bangun lagi. Ramai lagi yang tidur tak bangun lagi. Sebab itulah, lebih lagi kalau jenis tidur tak bangun pukul 2 tu, jenis macam Musa. Malam niaga, sehari tidur. Pukul 2, pukul 3 baru bangun. Niaga tak salah, jadi hantu tu salah. Sampai lupakan Allah. Itu yang salah. Nampak boleh banyak, tapi tak ke mana pun. Rugi hidup. Akhirat malah rugi, hidup pun rugi. Ya, dia kena tanggung dosa, dia kena tanggung soal jawab. Ali makan, Ali jadi gelak hati. Kenapa? Sebab pekerja dia tak semayang. Maka pekerja tak semayang, Ali jadi galak buruk. Siapa dia tokai dia? Tokai dia mak. Mak pun jawab balik pula. Akhir sekali mak masuk syurga, jadi masuk neraka. Pasal apa kau ni tak semayang? Boleh faham tak tu? Ingat senang ke? Ingat senang ke? Bangga sangat aku buka restoran. Pekerja aku tak semayang, memberi makan pada orang yang datang ni, menyebabkan gelak hati, gelak perut. Kerana kamulah sebagai tokenya tak arahkan mereka semayang. Kamulah dulu masuk neraka. Padahal kau boleh duit 1,000 sehari semalaman, 2,000 semalaman, padahal ke? Berapa hari nak hidup, tak dapat sehari pun. 1,000 tahun baru sehari. Bangga sangat. Dekat subuh baru tidur, subuh tak semayang. Tak payah buka kedai lah macam ni. Marah sikit, biar dengar buka kedai, dia henti basah sikit. Mari subuh dulu. Buka sangat nak semayang subuh payah. Bila lagi umur makin meningkat, bangga, bergaya. Berapa hari nak bergaya besok? Allahu Akbar. Ini penting untuk dipahamkan. Tak salah buka kedai. Ya, ingat balik Nabi sebut satu suap. Satu suap yang kita makan hasil orang tak semayang. Tak semayang kerana uzur yang Allah bagi, cuti, itu lain. Ini tak semayang, sibuk. Time gorek itulah ramai. Time gorek itulah ramainya. Pelayan tak semayang, tukang masak tak semayang, kok datang makan pun tak semayang. Islam kok mana? Islam terus tak timbul-timbul. Betul tak nampak kat masjid, tak nampak kat surau. Bila nampak, mati baru nampak. Ni cerita bukan kat sini, kat lain tak ada kena-mengena. Itu nak suruh fahamkan. Allah, rugilah hidup kalau macam tu. Sebab tu kena faham baik-baik. Ya, sebab tu suapan makanan yang kita makan khasnya orang tak semayang. Ya Allah Akbar. Ya, satu suap 40 hari Allah tak terima ibadat. Kalau satu pinggang macam mana? Kalau kita dah sebagai tokoh suruh dah marah dah, habis cerita tempat dah sedia, suruh dah marah dah. Ha? Jadi dia tak buat juga. Carilah pelapis-pelapis orang lain, cukuplah. Aku tak nak terlibat dengan masalah syubhat. Di akhirat nanti aku masuk neraka tak pasal. Allah lain jadi gelap perut kerana-mu. Itu dia. Ni tak suruh pakai baju pusat duduk luar. Oh, Allah.
Pelayan pakai baju pusat duduk luar, itu latih imam kita sini. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Dah, macam mana Pak Imam dah? Pakailah baju senonong sikit, tutuplah aurat. Menutup aurat itu wajib. Nak meniaga tak ada masalah. Tak pernah pun Islam larang, tapi ikut batas-batas, baru kita akan selamat. Jadi jawapan tadi, kat mana kita sekarang, jawablah sendiri. Jawapan ada pada diri kita masing-masing. Ya, dah jawab, buat keputusan tahun baru ni, ubah kalau kita nak selamat. Itulah sikit sebanyak berbagi ini, insyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita bersama. Dan kita akan sambung bab yang ketiga, bagaimana hendak mencapai maqam wali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sadri wa yassir umuri wa hassin akhlaqi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillah.